Sri Yang Dipertua, juga terima kasih pada Menteri Mafi yang hadir pada petang ini. Saya sekadar untuk mungkin update sedikit, kerana saya dulu pernah menajui kementerian ini, tentang SSL, Self-Sufficient Level, tentang beras kita di pasaran. Dulu kita mendapat petunjuk bahawa kita hanya mampu bertahan sekiranya berlaku sesuatu dalam negara kita hanya 22 hari. Itu pada tahun 2019 waktu tahun 2020. Dan mungkin hari ini ada fakta baru yang boleh kita kongsi bersama. Sekiranya berlakunya kecemasan, berapa harikah boleh kita bertahan. Sedangkan saya juga mendapat maklumat, dan China sebagai contoh, mereka boleh bertahan sehingga 11 bulan, Singapura 6 bulan, Thailand mungkin 3 atau 4 bulan. Jadi kebergantungan kita pada beras import itu saya faham, kita masih bergantung pada kadar 30%. Dari segi kecukupan ataupun SSL kita hanya produce lebih kurang 70% beras tempatan. Jadi kalau ada info baru, harap kita boleh kongsi bersama tentang berapa harikah kita boleh bertahan dengan beras yang ada di yang dikatakan di iron stockpile dengan beras yang ada di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Tan Sri Dipertua, saya juga ingin mendapatkan maklumat, adakah kalau boleh dikongsi bersama berapakah peratusan kejayaan nafas yang saya teliti. Yang Berhormat Menteri telah memperjelaskan nafas dicadangkan untuk menjadi, kalau tidak satu badan tunggal, tetapi antara agensi yang boleh replace Jabatan Pertanian yang satu waktu dahulu kita lihat amat terjamin dari segi mutu padi benih. Jadi Yang Berhormat Menteri telah membuat kenyataan tahun lepas, tidak silap saya, bahawa nafas akan diberikan segala bantuan ataupun to facilitate nafas untuk menjadi salah satu agensi untuk mengeluarkan padi benih yang bermutu. Saya faham bahawa sebelum ini kita telah mengagihkan kepada lebih kurang 7 ataupun 8 syarikat, tetapi waktu itu kita hadapi masalah. Ada masalah kelewatan kita benih padi sampai. Ini ongoing proses. Saya tidak boleh menafikan ada masalah yang tidak boleh kita selesaikan overnight. Tapi kita perlu ada satu perancangan yang saya akui 22 bulan menerajui kementerian tidak cukup. Maka Yang Berhormat mengambil alih sekarang ini. So kalau ada progres, saya ingin mendapat maklumat adakah nafas telah memulakan ada ladang benih yang mencukupi, siapakah player-players yang membantu menjadikan nafas sebagai satu-satunya pembekal benih padi yang bermutu. Yang ketiga, Tan Sri Yang Dipertua, saya juga faham tentang ini isu security makanan. Dan negara kita tertinggal, Tan Sri Yang Dipertua, maybe 30 years behind times dari segi bercakap tentang food security. Kita faham negara telah fokus kepada negara industri 30 tahun yang lalu. Sekarang inilah maknanya semua orang bercakap tentang food security, hingga menjadikan Malaysia juga jangan ketinggalan dalam negara yang kita boleh jamin memberikan bahan makanan yang cukup. Tetapi ia tidak boleh dilakukan dalam masa satu hari, itu saya faham. Oleh itu, sebagai contoh, jelapang padi kita, Tan Sri Yang Dipertua, dia tidak diwartakan. Kerana itu adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebab itu, kami mencadangkan dahulu supaya ada satu konsep land dengan izin land consideration. Tanah-tanah petani yang kecil-kecil itu, ada yang 1 relung, 2 relung kata orang utara, mungkin 1 hektar, 2-3 hektar yang kecil-kecil ini, kita cuba dulu untuk berbincang dengan
petani-petani ini supaya kita boleh wujudkan estate padi. Kita boleh wujudkan tanah-tanah yang boleh diurus. Jadi kalau ada usaha itu, saya ingin mendapat penjelasan dari Yang Maha Menteri supaya dapat diperjelaskan, kerana in the long run kita semua faham isu bijirin dunia semakin mengancam. Kita bergantung dengan beras sebagai staple food kita. Jadi inilah isu bersama kita. Jadi saya mohon penjelasan kalau ada update atau isu-isu yang saya bangkitkan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan itu tamatlah perbahasan, maka saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab.